ulama kat situ. Okey. Yang ke pembezaan yang keenam, pembezaan dalam kaedah-kaedah usul fiqh. Kaedah-kaedah usul fiqh ni kalau student-student fiqh usul dulu belajar dekat usul fiqh 3. Banyaknya. Usul fiqh 3. Contohnya masalah mutlak dan muqayyad, khas dengan am. Apa khas dengan am tu, apa mutlak muqayyad, apa lafzul mushtarak. Contoh kat sini. Allahumma salli ala Muhammad. Ayat talak. Walil mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Quru tu ada, mungkin ada yang tahu. Quru tu ada dua makna. Satu haid, satu tuhur. Dalam bahasa Arab ada dua makna. Okey. Kat situ ulama khilaf. Ada ulama kata, iaitu bitahdid, ulama mazhab Hanafi, dia kata quru tu haid. Maksud dia sebab apa? Sebab Allahumma salli ala Muhammad. Haid, sebab apa haid? Sebab lepas talak talak sunni bila? Talak sunni, tahu talak sunni? Talak sunni adalah talak yang jatuh pada pada waktu suci ya. Waktu suci. Okey, bila dah waktu suci, waktu dia salah tahan. Waktu suci jatuh talak. Okey. Lepas tu haid sekali. Lepas tu yang tu suci. Haid sekali lagi, 2. Lepas tu suci. Lepas tu haid yang ketiga haid. Maknanya haid dah. Bila 3 haid. Maknanya walil mutallaqat yatarabbasna bi anfusihin salatata quru. Tu 3 haid tu. Sebab tu sebab tu dia cakap haid. Bila betul tak Ustaz? Ke lain dia punya syarah dia? Syarah yang tu. Syarah dia sebenarnya pada lafaz 3 tu. 3 tu ialah pada di sisi ialah lafaz yang qat'i. Maknanya 3 tak ada kurang, tak ada lebih. Faham tak? Kalau kurang pada 3 tak bagi 3. Lebih dari 3 tak bagi 3. Jadi 3 mesti kena 3. Jadi seorang yang menolak isterinya dalam keadaan bersih, kan semua nak tolak isteri mesti keadaan bersih kan? Yang halalnya masa ketika suci. Bila ketika suci, kalau kita ketika suci, kalau kita tak tolak tengah suci, maknanya 2,5. Betul tak? 2,5 lah. Kan 3 kali suci kan? 3 suci, tolak mesti dalam keadaan suci. Tiba jadi 2,5 lah. Betul tak? Kalau tolak pada akhir suci, 2 dan sikit sehari. Faham tak? Jadi nak macam mana nak jadikan 3? Mesti dah 3 haid. Sebab bila seorang tolak masa suci, haid 1. Suci, haid 2. Suci, haid 3. Faham? Jadi ketika haid 3 ni, lepas suci tu belum boleh kahwin. Habis tak? Macam tu kan? Betul lah. Itu yang nak dimasukkan. Semua syarah dia tak power kan. Jadi belum master. Okey, itu dalam mazhab Hanafi. Okey, dalam mazhab bitahdid Syafi'i, dia kata quru tu tuhur. Kan ada dua makna tu kan, haid dengan tuhur. Quru tu tuhur sebab apa? Sebab adat wa ma'dud. Salatah tu 3. Salatah dalam muannas kan. Ma'dud ni mesti muzakkar. Jadi muzakkar apa? Takkan haid. Haid tu di apa? Dinisbahkan macam muannas. Jadi tuhur lah. Nampak kat situ. Adat wa ma'dud. Tu pendapat. Tu daripada situ ulama beza. Nampak dalam kaedah usuliyah tu lah. Okey. Tu contoh dia. Okey, yang ke-7 perbezaan dalam qiraat dalam pembacaan Al-Quran. Okey. Contoh Allahumma salli ala Muhammad. Ayat tadi yang saya baca, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa arjulakum, kalau bil fathah dia akan kembali kepada apa?
Yang kepada apa? Faghsilu wujuhakum kan? Faghsilu wujuhakum wa arjulakum kan? Okay, dia akan kembali pada tu. Tapi ada setengah qiraat dia baca wa arjulikum. Kembali kepada apa? Wamsahu bi ru'usikum. Daripada situ wamsahu, betul lah. Daripada situ yang baca baris atas dia akan kata basuh kaki. Nampak kan? Dia akan kata basuh kaki. Tapi yang ada yang ikut setengah qiraat wa arjulikum, dia akan kata sapu je kaki. Nampak kan? Tu apa? Contohlah. Okey. Yang ke-8, perbezaan disebabkan penjangkahan dalil, iaitu ta'arudul adillah. Okey, secara ringkasnya ta'arudul adillah ni jumhur selain Hanafi dia kata bila ada berlaku satu ta'arud adillah ataupun penjangkahan dalil, maknanya dalil ni kata tak boleh. Contoh, dalil ni kata tak boleh riba. Tiba dalil ni kata boleh riba. Contoh ya. Ala sabil misal. Jumhur akan buat apa? Jumhur akan dia akan buat yang pertama, dia ada empat langkah, empat langkah. Jumhur akan buat apa? Yang pertama, jumhur akan cuba untuk menjamakkan bainahuma, bainad dalilain tu. Cuba jamak, macam taksis ke macam mana macam tu lah. Yang kedua, jumhur akan cuba tarjihkan. Bila dah tak boleh jamak tadi, jumhur akan cuba tarjihkan mana satu yang rajih. Dia akan tengok mana matan, contoh kalau hadis ke, kalau hadis yang bercanggah tu, tengok matan hadis ni okey ke, macam mana dia tarjih lah. Maknanya dia tengok mana satu yang lebih kuat. Okey. Yang ketiga, jumhur akan tengok bila dah tak boleh tarjih dengan jamak tadi, jumhur ulama tadi akan buat nasakh. Maknanya bukan dia akan buat nasakh, maknanya dia akan tengok adakah dalil A dengan B ni, adakah A ni nasakh, adakah B ni mansukh. Macam itulah. Ataupun yang keempat, dia akan tolak terus dua dalil, dia akan cari dalil lain. Okey, tu secara ringkaslah. Hanafi pula dia akan kata mula-mula sekali dia akan cuba untuk cari mana satu yang nasakh, mana satu yang mansukh. Mana nasikh dululah. Tu cara dia. Yang kedua tarjih. Yang ketiga jamak, yang keempat buang terus dalil, cari dalil lah. Macam tu lah lebih kurang. Betul Ustaz? Betul insya-Allah. Insya-Allah. Okey, tu je lah secara ringkas. Ada lagi banyak lagi perbezaan jenis-jenis perbezaan, sebab-sebab perbezaan ada lagi lah, banyak lagi. Dalam buku-buku fiqh Muqarran boleh jumpa lah. Buku fiqh Muqarran yang muasir ada lah, insya-Allah. Disebutkan benda ni. Okey. Yang terakhir sekali, kitab contoh-contoh kitab fiqh Muqarran. Okey, contoh-contoh kitab fiqh Muqarran. Boleh tengok kat situ. Yang pertama tu Al-Hawi Al-Kabir. Syarah li Mukhtasar Al-Muzani lil Mawardi Asy-Syafi'i. Ni penulis dia Syafi'i. Tapi dia dalam tu dia ada cerita fiqh Muqarran juga. Cerita benda-benda yang ni. Yang kedua Muhalla li Ibn Hazim Az-Zahiri. Dalam tu walaupun dia mazhab Zahiri, tapi dia dalam tu dia ada cerita juga tentang pendapat ulama yang lain. Dia qarankan, dia muqarrankan. Tu lah sama macam kitab lain tu, Tariqah Khilaf lil Asmandi tu Hanafi, tapi sama lah dia cerita semua. Bidayatul Mujtahid mazhab Maliki, penulis dia, tapi sama dia buat sebab dia kitab fiqh Muqarran, jadi dia muqarrankan dengan mazhab-mazhab lain. Al-Mughni penulis dia daripada mazhab Hambali. Okey, Majmu' tahu kan, Majmu' di Imam Nawawi, penulis mazhab Syafi'i kan, tapi dalam tu ada ara-ara ulama ataupun pendapat ulama dari mazhab selain daripada Syafi'i. Diqarankan, dibuat fiqh Muqarran, dia muqaranahkan macam mana semua, tarjih. Terus ni. Okey. Tu kena tahu lah. Yang kitab-kitab tu, kalau kita belajar agama ni, tahulah kitab-kitab kitab-kitab ulama ni dengan penulis dia. Ya, kadang-kadang Dr. Jamiah pun kadang-kadang
Saya pengalaman ambil. Mesti confirm lah. Dalam kelas tu confirm ada tanya. Kitab ni siapa penulis dia? Sampai Arab pun tak tahu.